Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Cikgu harap semua berada dalam keadaan yang sihat. Jom pasak siarah bersama cikgu untuk sesi kali ini. Di mana untuk sesi kali ini cikgu akan lihat kepada bab 6 tingkatan 4 iaitu ancaman komunis dan pengisytiharan darurat. Jadi untuk sesi pada kali ini cikgu akan fokus mengenai 6.3 iaitu usaha untuk menangani ancaman komunis. Jadi, jangan kita buang masa lagi. Jom kita tengok antara senarai usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan dalam menangani ancaman komunis. Yang pertamanya ialah penguatkuasaan undang-undang darurat. Kedua ialah pemerkasaan pasukan keselamatan. Yang ketiga ialah pengenalan pendaftaran kebangsaan. Yang keempat ialah rancangan bridge. Kelima ialah tawaran pengampunan. Yang keenam kempen iaitu kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Yang ketujuh ialah perintah berkurung. Yang ke-8 ialah perang saraf dan akhir sekali yang ke-9 ialah rundingan baling. So untuk hari ini kita akan tengok satu persatulah untuk 9 usaha ni yang telah dilakukan oleh British pada waktu ni dalam menangani ancaman komunis. So untuk yang pertama, kita lihat dulu tentang penguatkuasaan undang-undang darurat. Bagi menguatkuasakan undang-undang darurat, British telah mengambil pelbagai tindakan untuk kita kata memastikan ancaman komunis ni dapat dikurangkan dan dihapuskan. Oleh sebab tu jom kita tengok kepada antara tindakan British dalam menguatkuasakan undang-undang darurat ni. Okey, yang pertama ialah membolehkan pihak berkuasa untuk menahan sesiapa sahaja yang disyaki terlibat dengan pergerakan komunis tanpa sebarang perbicaraan. Betul faham? Jadi menahan sesiapa sahaja yang disyaki dengan komunis ni tanpa sebarang perbicaraan. So tiada perbicaraan lah untuk dia apabila dia ditangkap. Okey. Yang kedua, mengenakan hukuman berat. Ini kiranya kalau ada sesiapa sahaja yang membantu komunis, maka individu tersebut akan dikenakan hukuman berat. Okey, yang ketiganya ialah mengetatkan undang-undang senjata api. Maksudnya di sini kepada mereka yang membawa senjata api dan bahan letupan, antara hukuman yang akan dikenakan ke atas mereka adalah hukuman mati. Jadi tu kita kata mengetatkan undang-undang senjata api ni. Manakala yang keempat ialah membenarkan pihak berkuasa untuk menggeledah rumah kediaman, memagar kampung, mengadakan perintah berkurung, mewujudkan kampung baru dan memindahkan serta menempatkan penduduk. Jadi sebab tu nanti kita tengok dalam rancangan bridge contohnya nanti di mana kampung baru dibina bila kampung baru dibina ni telah memindahkan penduduk di pinggir hutan ke kawasan baru iaitu ke dalam kampung baru ni lah. Dan yang kelima ialah mengharamkan PKM iaitu Parti Komunis Melaya dan juga parti politik yang berfahaman radikal. Contoh parti politik yang berfahaman radikal kat sini kita ada apa? Awas, kita ada Peta, Peram, PKMM dan juga Hizbul Muslimin. Dan yang keenam, di bawah undang-undang darurat ni akan membolehkan pihak berkuasa untuk menangkap pemimpin gerakan radikal ni. Antara pemimpin gerakan radikal yang pernah ditangkap ialah Ahmad Boistamam, Ishak Haji Muhammad, Abu Bakar Al-Bakir dan juga Khatijah Siddiq. Ini antaralah kita kata pemimpin gerakan radikal yang pernah ditangkap oleh pihak berkuasa. Okey, kemudian kita tengok pula kepada usaha British yang kedua iaitu pemerkasaan pasukan keselamatan. Kalau kita lihat kepada pasukan keselamatan ni ikut pada rajah ni, kita boleh pecahkan dia kepada 3. Iaitu yang pertama pasukan keselamatan yang terdiri daripada polis, yang kedua ialah tentera, ketiga ialah sukarelawan. Okey, polis ni pula kalau kita tengok banyak berada di bawah cabang polis ni. Yang pertamanya ialah cawangan khas, yang kedua adalah special constable ataupun SC, yang ketiga ialah polis hutan, yang keempat ialah polis wanita, yang kelima snoiprak ataupun orang perang,
Dan yang keenam ialah Auxiliary Police ataupun AP. Okey, itu kita kata polis. Manakala pasukan keselamatan yang melibatkan tentera pula, kita ada pasukan askar Melayu. Yang kedua, kita ada pasukan askar Commonwealth. Dan yang ketiga, kita ada Sarawak Rangers. Dan yang ketiga adalah sukarelawan. Sukarelawan ni home guard lah. Yang mana yang akan jaga kampung-kampung nanti, yang akan membantu pihak polis dan tentera dan bagi memastikan keamanan. Okey, jadi kita akan pergi satu persatu. Kita akan tengok dulu tentang polis. Polis yang pertama ialah cawangan khas ataupun kita kenali dia sebagai Special Branch. Okey, polis cawangan khas ni pada Ogos 1950, Guy C. Meadow, beliau dilantik mengetuai badan perisikan, maka beliau telah menubuhkan cawangan khas iaitu Special Branch. Jadi kemudiannya Special Branch ni nanti kemudiannya dia akan menjadi sebahagian daripada polis. Dengan ada risikan ni membolehkan pihak berkuasa mengetahuilah dengan lebih detail mengenai operasi PKM komunis ni. Malah ada antara anggotanya yang telah menyamar sebagai komunis. Untuk dapatkan maklumat kan. Jadi dia orang ni menyamar sebagai komunis. Sebab tu kita lihat di mana ramai ahli cawangan khas ni adalah kalangan orang Cina. Dan mereka ni, bila mereka ni menyamar di dalam komunis ni, jadi secara tak langsung, mereka dapatlah menjejaki komunis ni hinggalah ke kubu persembunyiannya. Dan kejayaan mereka menyusup masuk di dalam organisasi PKM ni sebenarnya telah memudahkan pasukan keselamatan lah dalam merancang tindakan dalam menangani komunis. Jadi itulah yang pertama adalah cawangan khas. Cawangan khas ni adalah kita Special Branch ataupun dia adalah polis risikan. Kemudian kita pergi pula yang kedua. Yang kedua adalah Special Constable ataupun kita kenali dia sebagai SC. Special Constable ni telah ditubuhkan pada tahun 1948 ketika dalam rancangan Bridge. Dan di sini seramai 24,000 orang Special Constable ni telah dilatih dan telah dihantar untuk mengawal ladang dan juga kawasan Lombong. Kita tahu kan komunis banyak memusnahkan kawasan ladang dengan Lombong ni. Jadi itu adalah sasaran komunis dalam melemahkan British. Oleh sebab itulah maka ditubuhkan kita kata Special Constable ni di mana mereka ni dilatih, kemudiannya mereka ni lah yang akan diletakkan di kawasan ladang dan juga Lombong. Kemudian mereka inilah yang kita akan kata menjadi barisan hadapan di dalam menghadapi ancaman komunis. Sebab mereka lah yang terdedah. Kalau komunis nak serang memang mereka yang akan kena serang dulu. Jadi itu gambar di bawah ni menunjukkanlah di mana SC ni ataupun Special Constable ni sedang mengawal ataupun menjaga keselamatan ladang ni. Okey, kemudian kita pergi pula yang ketiga. Yang ketiga ialah polis hutan. Polis hutan kita kenali dia juga sebagai Flying Squad. Di mana pada tahun 1951, pasukan ni telah dinamakan Jungle Squad. Kemudian tukar kepada Jungle Companies. Dan pada tahun 1953, pasukan ini telah disusun semula dan akhirnya dia dikenali sebagai PFF iaitu Police Field Force. Dan pada 18 Oktober 1958, PFF ni kemudiannya kita kenali dia sebagai pasukan polis hutan. Apa tugas pasukan polis hutan ni? Jom kita tengok satu-satu apa tugas dia. Satu ialah untuk memburu komunis. Yang kedua ialah untuk membuat rondaan di pinggir hutan. Ketiganya, mereka lah polis hutan lah yang akan membawa bekalan makanan kepada pasukan bertugas di dalam hutan. Dan yang akhir sekali yang keempat, mereka ni akan menjaga kubu iaitu Jungle Fort. Jadi itu untuk polis hutan. So kita tengok pula polis wanita, di mana polis wanita telah ditubuhkan pada bulan Ogos 1955 dan pegawai polis wanita yang pertama ialah Barbara D. Al Wentworth. Dan beliau ni kemudiannya yang telah ditugaskan untuk apa? Untuk melatih anggota baharu dan menyusun pasukan polis wanita. Gambar menunjukkanlah ini adalah pasukan polis wanita. Okey,
Jom selepas polis wanita, kita tengok pula Senoi Prague. Senoi Prague ataupun orang perang ni ditubuhkan pada tahun 1956. Senoi Prague ni sebenarnya dalam bahasa semainya bermaksud orang perang lah. Dan mereka ni telah ditugaskan untuk mengesan tempat persembunyian komunis di dalam hutan. Sebab mereka tahu selok-belok tentang apa, tentang hutan tersebut. Dan anggotanya terdiri daripada orang asli, iaitu dari suku Senoi, dari suku Semai dan juga Temuan. Dan mereka ni juga dikenali sebagai The Silent Killers. Okey, kemudiannya kita lihat pula polis untuk auxiliary police, di mana untuk auxiliary police ni ataupun AP, pada Disember 1948 terdapat seramai 17,000 anggota AP di Tanah Melayu. Tugas mereka ni adalah untuk mempertahankan bandar dan kampung daripada serangan komunis. Malah AP ni ataupun auxiliary police ni, dia telah membantu polis lah untuk menentang ancaman komunis. Pada tahun 1956, anggota AP ni kemudiannya telah dijadikan Police Volunteer Reserve. Jadi itu untuk auxiliary police. Selain daripada polis, kita ada juga pasukan tentera, di mana pasukan tentera ni macam cikgu tadi, cikgu dah bagi senarai, terdiri daripada pasukan askar Melayu, kemudian pasukan askar Commonwealth dan juga Sarawak Rangers. Jadi, jom kita tengok dulu untuk pasukan askar Melayu. Pasukan askar Melayu ni telah ditubuhkan pada tahun 1933. Dan tugas mereka ialah untuk membandras gerila komunis di dalam hutan. Malah kerajaan turut melengkapkan angkatan tentera darat ni dengan pasukan meriam dan juga pasukan bantuan yang lain. Jadi di sini kita lihat juga di mana Regimen Askar Melayu telah diperbesarkan. Kalau dulu hanya ada daripada 3 regimen, telah diperbesarkan kepada 7 regimen. Dan pasukan askar Melayu ni mencapai prestasi yang cemerlang dalam memerangi komunis. Malah mereka juga telah berjaya menumpaskan anggota komunis dan juga memusnahkan kubu operasi komunis. Jadi itu kita kata daripada pasukan askar Melayu. Jom kita lihat pula kepada pasukan askar Commonwealth. Pasukan askar Commonwealth ni di mana askar-askar ni telah dibawa masuk dari negara Commonwealth, iaitu antaranya daripada Britain, dari Australia, dari New Zealand, India, Afrika Timur, Kenya, Uganda, Rhodesia dan juga Fiji. Ini semuanya adalah negara anggota Commonwealth. Pada tahun 1954, terdapat seramai 25,000 orang askar Britain, 10,000 askar Gurkha, 1 batalion askar Afrika dan 1 batalion Regimen Fiji di Tanah Melayu. Ini menunjukkanlah di mana adanya pasukan askar Commonwealth di Tanah Melayu pada waktu ni, dan pasukan ni secara tidak langsung bersama-sama dengan pasukan askar Melayu kita tadi dalam memerangi komunis di negara kita. Okey, itu tentang pasukan askar Commonwealth. Sekarang kita tengok pula tentang Sarawak Rangers. Sarawak Rangers ni terdiri daripada orang Iban. Dan tugas mereka adalah untuk menjejaki persembunyian komunis di dalam hutan. Sebab apa? Sebab mereka ni mahir dalam selok-belok hutan. Jadi bila mereka mahir di selok-belok hutan ni, senanglah untuk mereka nak mengesan tempat persembunyian komunis tu. Dan cokan katanya ialah agi hidup agi ngelaban. Apa maksudnya? Selagi hidup, selagi melawan. Dan hasilnya kita lihat banyak kamp komunis yang telah berjaya dimusnahkan. Itu peranan yang telah dimainkan oleh Sarawak Rangers. Dan untuk yang ketiganya ialah sukarelawan. Sukarelawan ni kita akan sentuh mengenai Home Guard lah. Di mana Home Guard ni merupakan pasukan pengawal kampung. Apa tugas mereka? Tugas mereka ialah membantu menyekat pergerakan bekalan makanan dan ubatan daripada jatuh ke tangan komunis. Dan anggotanya telah diberi latihan ketenteraan untuk mengawal kampung dan juga pekan. Jadi secara tak langsung sebenarnya Home Guard ni telah membantu pasukan keselamatan ni, anggota tentera dan polis tadi tu dalam memastikan pergerakan komunis tu dapat dikawal.
Jadi secara tak langsung Home Guard ni sebenarnya dapat membantu pasukan keselamatan yang lain seperti polis dan juga tentera tadi, dan mereka ni secara tidak langsung kan menjadi benteng lah dalam menyekat kita kata pengaruh komunis ni juga. Anggotanya telah diberi latihan ketederaan untuk mengawal kampung dan juga pekan. Dan pada Julai 1951, dah terdapat sejumlah 79,000 orang Home Guard di Persekutuan Tanah Melayu. Mereka telah berjaya membantu dalam usaha mengamankan kampung dan melindungi pekerja Lombong Berjetimah daripada serangan komunis. Jadi itu kita kata pasukan sukarela iaitu Home Guard. Jadi kita pergi kepada usaha kerajaan yang ketiga iaitu pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan. Di sini kita lihatlah di mana pada 23 Julai 1948 untuk mengawal pergerakan penduduk dalam undang-undang darurat ni, maka diperkenalkan apa? Pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan. Bila setiap penduduk didaftarkan dan ada kad pengenalan, secara tidak langsung langkah ini akan memudahkanlah pihak keselamatan ni untuk membezakan yang mana satu orang awam dan yang mana satu komunis. Jadi setiap lelaki, wanita dan kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke atas. Maksudnya 12 tahun ke atas je, lelaki dan wanita, mereka dikehendaki untuk mendaftarkan diri dengan pihak berkuasa. Jadi di sini mereka akan diberi satu kad pengenalan dan kad pengenalan ni mereka kena bawa lah ke mana sahaja mereka pergi. Sebab bila ada kita kata sekatan jalan raya ke apa, so mereka mesti kena tunjukkan kad pengenalan tu. Okey, jadi itu cara yang telah dilakukan oleh pihak British iaitu usaha yang ketiganya iaitu pendaftaran kebangsaan dan adanya penggunaan kad pengenalan. Contoh kalau gambar di sebelah ni, ini menunjukkan contoh kad pengenalan pada zaman dahulu, di mana kad pengenalan ni telah diperiksa di kalangan penduduk. Sama ada ni di dalam bas ke apa, so diperiksa di dalam bas, diperiksa kita kata semasa sekatan jalan raya dan sebagainya. Itu caralah kita kata bagaimana pihak British ni nak mengawal ancaman komunis ni. Kemudian kita lihat pula usaha yang keempat iaitu rancangan bridge. Okey, yang di sebelah ni ini adalah Lieutenant Sir Harold Rawdon Bridge. Rancangan bridge ni telah dilancarkan oleh Sir Henry Gurney pada tahun 1950. Pada waktu ni Sir Henry Gurney ni merupakan pesuruhjaya tinggi British di Tanah Melayu. Pengarah operasinya ialah Lieutenant Sir Harold Rawdon Bridge. Inilah dia. Bridge ni kan, gambar bridge ni. Dan tujuan utamanya ialah untuk apa? Memutuskan hubungan dengan PKM dan Min Yuen yang akan membekalkan makanan lah, senjata, maklumat dan ubat-ubatan kepada PKM. Jom tengok lebih lanjut apa dia Min Yuen ni kan. Min Yuen ni sebenarnya telah ditubuhkan oleh komunis untuk mendapatkan bekalan makanan dan wang kepada komunis. Dan mereka ni, Min Yuen ni, mereka akan melakukan peras ugut, merompak dan menjalankan kegiatan propaganda, melakukan perisikan dan sabotaj dan juga turut merekrut ahli-ahli baru serta membantu menjalankan kegiatan politik. Jadi kalau kita lihat ni sebenarnya Min Yuen ni, anggota dia ni, dia bergerak di kalangan rakyat tanpa senjata api. Jadi susah nak kesan ahli Min Yuen ni sebab dia duduk di dalam kalangan rakyat. Dan mereka ni biasanya untuk nak beri maklumat lah, bekalan makanan, ubat-ubatan apa benda ni kan. Biasanya mereka ni akan beroperasi pada waktu sebelah malam. Jadi itu sedikit tentang Min Yuen. Kampung baru telah diperkenalkan dalam rancangan bridge. Kampung baru ni ialah di mana penduduk setinggan di pinggir hutan akan dipaksa untuk berpindah ke pertempatan baru yang agak asing. Maksudnya penduduk setinggan yang berada di pinggir-pinggir hutan ni akan dipindahkan di pertempatan baru. Pertempatan baru ni lah yang nanti kita kenali dia sebagai kampung baru. Kampung baru ni dilengkapi dengan kemudahan tempat tinggal, dia ada bekalan elektrik, dia ada paip air, ada sekolah dan juga kemudahan kesihatan.
Malah kampung baru ni juga telah dilengkapi dengan kemudahan pusat komuniti dan juga rumah ibadat. Jadi kenapa kerajaan menempatkan penduduk setinggal di pinggir hutan ni ke tempat baru di kampung baru ni? Untuk apa? Untuk nak memastikan bahawa tiada hubungan antara penduduk dengan komunis. Jadi secara tak langsung nanti komunis akan kehilanganlah dari segi sumber makanan, perubatan dan bantuan kewangan yang lain. Itu cara strategi yang digunakan melalui kampung baru. Okey, kita tengok lagi mengenai kampung baru ni. Okey, kampung baru ni juga kita lihat untuk nak mengawal pergerakan penduduk, maka kampung baru ni telah dipagari dengan kawat berduri. Malah setiap kampung baru ni dia akan dikawal oleh Special Constable ataupun SC tadi. Dan pada bulan Mac 1952, lebih daripada 423,000 orang penduduk di bahagian pinggir hutan ni telah dipindahkan ke 410 buah kampung baru. Jom kita tengok pula usaha yang kelima, iaitu tawaran pengampunan. Tawaran pengampunan ni sebenarnya telah diisytiharkan oleh Sir Henry Gurney pada 6 September 1949, di mana telah mengisytiharkan pengampunan kepada komunis supaya menyerah diri. Jadi, berbagai caralah yang dibuat. Antaranya adalah melalui Radio Melaya, di mana Radio Melaya ni telah menyiarkan syarat tawaran pengampunan. Selain daripada itu, ditampal poster. Poster-poster yang ditampal ni kalau kita lihat di merata tempat lah supaya apa? Supaya semua orang boleh akses ataupun boleh tengok. Dan selain daripada itu, terdapat 40 juta risalah dan pas pengampunan telah diedarkan dalam bahasa Cina, Melayu dan juga Tamil. Jadi, kalau kita tengok risalah dengan pas pengampunan ni, cara diedarkan dalam pelbagai cara, termasuklah melalui pengangkutan udara. Untuk apa? Untuk nak bagi risalah ni sampai kepada komunis. Contoh gambar di bawah ni menunjukkan pengangkutan udara kapal terbang telah dipakai, di mana kapal terbang ni telah melepaskan ataupun kita kata menyebarkan risalah-risalah ni. Belakang ni kecil ni macam kelabu sikit ni kan, ini risalah. Risalah ni telah disebarkan di udara dan nanti risalah akan jatuhlah di dalam hutan. Jadi, bila risalah ni nanti disebarkan melalui udara ni, dia akan jatuh di dalam hutan dan akhirnya nanti akan sampailah kepada pihak komunis. Jadi, kalau ada ahli komunis yang nak menyerah diri, maka mereka bolehlah menyerah diri. Itu cara bagaimana risalah dan pas pengampunan ni disebarkan dalam pelbagai cara. Selain daripada itu, iklan dan wayang kulit juga telah digunakan untuk memujuk komunis untuk menyerah diri. Jadi itu untuk tawaran pengampunan. Kita tengok pula usaha British yang keenam, iaitu kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Okey. Kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat ni kita lihat telah diisytiharkan oleh Majlis Perundangan Persekutuan pada 22 September 1949. MPP yang isytiharkan benda ni, iaitu kempen apa? Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Okey, di sini di mana penduduk tak kiralah Melayu ke Cina ke India ke, maksudnya berbilang kaum di sini diseru untuk mendaftar diri secara sukarela dengan pihak berkuasa. Malah pada Mac 1950, jumlah sukarelawan dah pun mencecah angka 435,905 orang. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan mendapat perhatian ataupun mendapat minat daripada rakyat. Sukarelawan ni kalau kita lihatlah, dia terdiri daripada penduduk lelaki dan wanita dan daripada pelbagai sektor termasuklah golongan profesional. Malah melalui kempen ni dia telah berjaya untuk melibatkan penduduk berbilang kaum. Dan bila kita kata melibatkan penduduk berbilang kaum ni, ia akan dapatlah lagi menggalakkan interaksi dan mengeratkan hubungan antara kaum dalam dalam mereka menentang komunis. Itu melalui kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Ini antara kempennya di mana ada spanduk yang menyatakan apa? Semenyih anti-komunis demonstration sponsored by Good Citizen Committee. Ini antara contoh lah. So, kita pergi pula yang ketujuh, iaitu usaha yang ketujuh adalah perintah berkurung. Apa dia perintah berkurung ni? Perintah berkurung ni adalah
tindakan di mana kerajaan melarang penduduk keluar dari rumah dalam tempoh tertentu. Maksudnya penduduk kena duduk dalam rumah, tak boleh keluar. Apabila ada perintah berkurung ni, ini akan membolehkan pasukan keselamatan akan dapatlah menjalankan operasi dengan lebih berkesan. Contoh, kita ambil perintah berkurung pada Jun 1951, perintah berkurung telah dikenakan di Labis Johor. Di mana bila perintah berkurung ni dikenakan, di sinilah pasukan keselamatan memburu komunis. Malah perintah berkurung juga dikenakan terhadap penduduk yang enggan bekerjasama dengan pihak berkuasa. Contoh kita tengok pada 27 Mac 1952, perintah berkurung telah dikenakan kepada penduduk Tanjung Malim selama berapa? 22 jam. Kenapa mereka dikenakan perintah berkurung tersebut? Sebab ini adalah untuk mengelakkan mereka berhubung dengan komunis. Ini berlaku disebabkan oleh peristiwa 40 orang komunis telah menyerang sekumpulan pekerja yang membaiki paip tu. Dan kesan daripada serangan ni telah menyebabkan 12 orang terkorban. Jadi siasatan telah dibuat, tapi tiada langsung maklumat yang diperolehi daripada penduduk tempatan. Oleh sebab tu kita tengok Sir Gerald Templer kemudiannya telah mengumumkan perintah berkurung sebagai hukuman kepada penduduk yang apa? Yang enggan memberi kerjasama kepada pihak berkuasa pada waktu ni. Jadi tu perintah berkurung, sama ada perintah berkurung ni kita kata untuk pasukan keselamatan ni memburu komunis, dan juga perintah berkurung juga boleh dikenakan jika penduduk enggan bekerjasama dengan pihak berkuasa dalam menangani komunis tersebut. Okey, jadi kita pergi pula untuk yang ke-8 iaitu Perang Saraf. Dalam Perang Saraf ni, ini merupakan usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk memenangi hati dan fikiran rakyat. Ini telah diperkenalkan oleh Sir Gerald Templer yang merupakan pesuruhjaya tinggi British Tanah Melayu pada tahun 1952. Dan beliau bertindak dengan untuk memenangi hati dan fikiran rakyat dengan apa? Dengan menjalinkan hubungan yang baik dengan penduduk supaya penduduk akan bekerjasama dan memberi maklumat tentang komunis. Jadi secara tak langsung sebenarnya dia telah dapat berjaya pujuk rakyat yang berbilang kaum ni supaya bersatu dan akhirnya dapat membantras ancaman komunis. Ini kita tengok di mana Gerald Templer. Gerald Templer ni dia suka turun padang. Kita tengok sebenarnya dalam Perang Saraf macam-macam cara yang telah dilakukan oleh Gerald Templer. Antaranya ialah dengan mengadakan lawatan. Gerald Templer telah mendampingi rakyat untuk mengetahui masalah dan pandangan mereka. Malah, Templer juga telah mengadakan 122 lawatan ke sekolah, kampung, hospital, dispensary, bilik operasi, pondok polis, unit pasukan keselamatan, buruh, lombong, estet dan bersedia untuk menerima perwakilan. Setiap lawatannya sebenarnya dia mengambil masa selama 3 hari. Jadi sebab tu kita tengok Gerald Templer ni, dia akan membawa bersama-sama dia adalah isterinya. Jadi isteri mengiringi Gerald Templer ni dalam lawatan ni, dalam dia melakukan lawatan 20 lawatan ke Kampung Baru dan juga Kampung Melayu. Dan isteri ni juga telah menubuhkan cawangan Palang Merah, Pandu Puteri dan juga pusat komiti di kawasan di Tanah Melayu. Okey, itu tentang mengadakan lawatan. Selain daripada itu, Templer juga telah melonggarkan syarat kewarganegaraan. Ini adalah cara untuk menarik kaum bukan Melayu untuk menjadi apa? Rakyat Tanah Melayu. Malah ini akan dapat mewujudkan bangsa yang lebih bersatu. Kesan daripada kelonggaran syarat kewarganegaraan ini menyebabkan pada 14 September 1952 seramai lebih kurang 1.2 juta orang Cina dan 180,000 orang India telah layak menjadi warga negara. Jadi itu tentang melonggarkan syarat kewarganegaraan. Selain itu, diadakan juga pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur, di mana kerajaan telah mengadakan pilihan raya tempatan yang pertama
Tujuannya adalah untuk menggalakkan penyertaan orang bukan Melayu dalam bidang politik dan mendapatkan sokongan untuk menentang komunis. Selain daripada itu, ditawarkan juga untuk hadiah wang tunai. Ini ditawarkan kepada penduduk yang mana yang dapat menangkap dan memberi maklumat tentang gerila komunis. Jadi ganjaran wang tunai ni telah diberikan, ditawarkan untuk menangkap dan juga memberikan maklumat tentang gerila komunis. Contohnya ialah hadiah untuk menangkap Chimping yang merupakan pemimpin PKM, sama ada Chimping ni hidup ataupun mati, hadiahnya adalah sebanyak 250,000. Jadi banyak kan dengan nilai itu yang kita kata hadiah yang telah ditawarkan untuk penduduk jika dapat menangkap dan memberi maklumat tentang komunis. Okey, selain daripada itu, apa yang British buat juga ialah British cuba untuk memenangi kepercayaan orang asli. Di sini Templar telah berusaha dengan memenangi kepercayaan orang asli supaya mereka menyokong kerajaan untuk menghapuskan komunis. Jadi di sini beliau telah mendirikan 14 kubu untuk mendapatkan sokongan orang asli. Malah beliau juga telah menyediakan kemudahan barangan keperluan harian, perubatan, pendidikan dan juga perlindungan. Ini caralah bagaimana nak memenangi kita kata kepercayaan orang asli ni. Okey, jadi itu mengenai menawarkan hadiah wang tunai dan juga memelihara kepercayaan orang asli. Selain daripada itu, ada lagi usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan British di mana di bawah Perang Saraf juga British cuba untuk memajukan perkhidmatan penerangan. Ini adalah cara bagaimana British untuk mendapatkan sokongan penduduk tempatan. Jadi, Jabatan Penerangan dan Perkhidmatan Radio Melaya telah dijadikan medium untuk apa? Untuk memberi kesedaran kepada masyarakat untuk sokong kerajaan untuk membantras komunis. Malah, jabatan ini bertanggungjawablah untuk sebarkan risalah anti-komunis kepada penduduk dan risalah kerajaan kepada komunis di dalam hutan. Jadi ni jadi dengan memajukan perkhidmatan penerangan. Selain itu, kawasan hitam dan kawasan putih juga telah diperkenalkan. Apa dia kawasan putih dan kawasan hitam ni? Okey, kawasan hitam. Kawasan hitam ni merupakan kawasan yang orang kata kegiatan komunis aktif di kawasan tersebut. Dan biasanya kawasan hitam ni akan dikenakan perintah berkurung. Manakala untuk kawasan putih pula adalah kawasan yang telah diisytiharkan bebaslah daripada ancaman komunis. Dan pada tahun 1954, kerajaan telah mengisytiharkan Melaka, Terengganu, Kedah, Perlis dan juga Negeri Sembilan sebagai kawasan putih. Jadi kalau kawasan putih, kawasan apa? Yang bebas daripada ancaman komunis. Kalau kawasan hitam, kawasan yang komunis bergerak aktif di situ dan kawasan tersebut akan dikenakan perintah berkurung. Okey, jadi itu dengan memperkenalkan kawasan putih dan kawasan hitam. Okey, dan last sekali kita akan pergi kepada rundingan baling. Okey, apa dia rundingan baling ni? Ini adalah antara usaha yang telah dilakukan oleh British untuk menangani ancaman komunis iaitu dengan rundingan baling. Dalam rundingan baling ni, Tengku Abdul Rahman dia telah mengadakan pertemuan dengan pemimpin PKM, Parti Komunis Melaya di Sekolah Inggeris Baling, Kedah pada 28 Disember 1955. Pertemuan ni sebenarnya dia melibatkan antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Parti Komunis Melaya, iaitu PKM ni. Dan wakil bagi Persekutuan Tanah Melayu ialah Tengku Abdul Rahman, Tan Cheng Lock dan juga David Marshall. Inilah tiga pemimpin yang menjadi wakil bagi Persekutuan Tanah Melayu. Manakala wakil bagi Parti Komunis Melaya ataupun PKM ni ialah Chin Peng, Chen Tien dan juga Rashid Maidin. Ini tiga orang kita kata pemimpin ataupun orang kuat dalam PKM yang menjadi wakil PKM untuk berunding dengan wakil Persekutuan Tanah Melayu. Okey.
Dalam rundingan tersebut kita lihat di mana Tengku Abdul Rahman sebenarnya dia meminta Chin Peng supaya membubarkan PKM, meletak senjata dan menyerah diri. Ini yang dimintalah oleh Tengku Abdul Rahman. Supaya Chin Peng apa? Bubarkan PKM, letak senjata dan serah diri. Tapi Chin Peng pula telah menetapkan syarat. Kalau dia nak letak senjata, nak serah diri boleh. Tapi dia kata mesti apa? Kerajaan mesti mengakui PKM ni sebagai parti politik yang sah. Jadi kita tengok sini bertentangan lah di sini. Di mana Tengku Abdul Rahman nak bubarkan PKM. Tapi Chin Peng pula nak apa? Kerajaan akui PKM sebagai parti politik yang sah. Jadi oleh sebab tu kita tengok rundingan ni akhirnya menemui kegagalan. Jadi itu tentang rundingan Bali. Gambar di bawah menunjukkan wakil bagi Persekutuan Tanah Melayu. Manakala ini gambar yang menunjukkan perwakilan daripada Tanah Melayu. Kita ada Tengku Abdul Rahman, kita ada Tan Cheng Lock dan kita ada David Marshall. Manakala di sebelah ni pula ini adalah apa? Ini adalah kita kata wakil daripada PKM, iaitu ada Chin Peng, ada Chen Tian dan juga ada Rashid Maidin. Jadi kita tahulah bahawa rundingan Bali walaupun cuba diusaha juga, tapi akhirnya rundingan ni menemui kegagalan. Jadi dengan selesainya rundingan Bali, maka selesailah tajuk kita pada hari ini. Jadi tajuk kita pada sesi ni memang agak panjang sedikit lah. Sebab ada 9 usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan British dalam menangani ancaman komunis. Jadi cikgu harap apa yang cikgu kongsi bersama-sama dengan kamu pada sesi kali ini, kamu dapat manfaat daripada sini dan cikgu harapkan kejayaan sentiasa menjadi milik kamu. Semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. InsyaAllah cikgu akan kongsi banyak lagi video-video pada masa yang akan datang. Kita berjumpa lagi dalam sesi yang berikutnya. Bye.